بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول وبالله التوفيق. Kita sambung semula kuliah kita pada malam ini dengan membaca hadis yang ketiga dalam bab as-salati bi Mina. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita daripada gurunya Qutaibah, kata dia haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Abdul Wahid 'anil A'mash qala haddatsana Ibrahim qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yaqulu صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita daripada guru dia Qutaibah. Qutaibah di sini ialah Qutaibah ibn Sa'id ad-Dainuri. Dia Qutaibah ni dia ada mengarang beberapa buah kitab, termasuk salah sebuah dia sangat penting kepada kita, khususnya kepada ahli-ahli ilmu dalam bidang hadis. Dia karang kitab Gharibul Hadis. Jadi kalau kita berhadapan dengan masalah ada perkataan-perkataan dalam hadis, dalam matan hadis yang sukar nak faham, yang susah kita nak faham, maka kita boleh rujuk kepada kitab Gharibul Hadis karangan Qutaibah ibn Sa'id ad-Dainuri. Qala, berkata Qutaibah, haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan pada kami oleh Abdul Wahid, iaitu Abdul Wahid ibn Ziyad, Anil A'mash, daripada Al-A'mash. A'mash ni nama dia Sulaiman ibn Mihran, gelaran dia Al-A'mash. Dia antara ulama hadis yang hebat orangnya, tapi dia ada sikit cacat pada mata dia. Mata dia tak berapa sempurna lah. Bila dia celik tu tak mau nak terbuka elok. Sebelahnya tu elok, sebelahnya tu kurang elok sikit. Dengan sebab tu dikatakan kepada dia Al-A'mash, cemeh sebelah mata dia. Tapi bila ditanya dia, adakah dia boleh terima jika dikatakan kepada dia Al-A'mash, dia kata dia boleh terima. Dia boleh terima. Ini takdir Tuhan, dia kata. Dia terima, redha dan qada dengan takdir Tuhan kepada dia. Jadi daripada situlah ulama-ulama hadis membuat kesimpulan, kita boleh sebut gelaran-gelaran kepada orang tertentu jika dia boleh terima gelaran tu tadi. Kalau kita kata berdepan dia pun dia boleh terima, di belakang dia pun dia boleh terima, boleh. Tak termasuk dalam kategori mengupat. Tapi kalau dia tak boleh terima, berdepan dengan dia pun dia tak boleh terima, belakang lagi tak boleh terima, itu tak boleh. Kalau kita kata juga di belakang dia, makna mengupat. Dan amalan yang sedemikian dilarang dalam Islam.
Quran kata wailun likulli humazatil lumazah. Neraka wail disediakan untuk orang yang suka mengupat. Mengupat ni kita kata dari belakang, dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia marah. Tak boleh. Berdepan pun tak boleh, di belakang dia pun tak boleh kalau dia marah. Tapi kalau dia boleh terima, tak apa. Boleh. Baik. A'mash ni di antara perawi-perawi hadis yang sekali-sekala dia melakukan amalan tadlis. Makna tadlis ni, dia menyembunyikan perawi yang bermasalah. Itu tadlis yang tidak boleh diterima. Tapi kalau dia menyembunyikan maklumat-maklumat tertentu tentang perawi-perawi yang tidak bermasalah, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kita terima riwayat dia. Jadi A'mash ni daripada golongan yang kedua ni, dia tak ada masalah sangat. Cuma bila diriwayatkan, oleh kerana dia dikaitkan dengan amalan tadlis ni, bila dia meriwayatkan satu-satu hadis dengan menggunakan lafaz an, maka ulama-ulama hadis lebih berhati-hati. Imam Muslim terima tanpa persoalan, tapi Imam Bukhari tidak menerima riwayat Al-A'mash yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz an daripada guru dia. Imam Bukhari tak boleh terima. Bahkan Imam Bukhari pastikan terlebih dahulu pernah ada pertemuan di antara dia dengan guru dia, walaupun digunakan dengan lafaz an, maka Imam Bukhari baru boleh terima. Jika tidak, dia tak akan terima. Dia tak akan terima. Ini keistimewaan syarat Imam Bukhari, menyebabkan kedudukan Sahih Bukhari itu dikira lebih tinggi daripada Sahih Muslim. Imam Muslim hanya mensyaratkan muasarah, walau sekalipun dia tak pernah bertemu antara kedua belah pihak tadi. Imam Bukhari tak, dia syarat muasarah semasa, pada masa yang sama dia syarat pernah bertemu walaupun sekali seumur hidup mereka, antara guru dengan murid tadi. Baik, qala, berkata Al-A'mash, haddatsana Ibrahim, telah menceritakan pada kami oleh Ibrahim. Jadi dalam kes ni A'mash meriwayatkan daripada Ibrahim dengan menggunakan lafaz haddatsana. Jadi haddatsana ni tidak ada masalah. Istilah haddatsana ni bukan sewenang-wenangnya boleh dikatakan. Jika tidak ada pertemuan dan mendengar secara langsung daripada guru tadi, murid takkan boleh kata haddatsana. Ini kena pasti, baru boleh dia gunakan lafaz haddatsana. Jika dapat dikesan dia pernah menggunakan lafaz haddatsana, sedangkan hadis yang berkenaan dia tak dengar langsung daripada gurunya, maka dengan sendirinya dia akan digugurkan daripada perawi-perawi yang boleh diterima hadis riwayat mereka. Syaratnya ketat dan diteliti oleh para ulama hadis, bukan main-main. Baik, A'mash qala haddatsana Ibrahim, telah menceritakan pada kami, kata A'mash, oleh Ibrahim. Ibrahim di sini ialah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Qala, berkata Ibrahim, sami'tu Abdurrahman ibn Yazid, aku telah mendengar Abdurrahman ibn Yazid, juga dari kalangan An-Nakhai. Abdurrahman daripada tiga, Abdurrahman ibn Yazid An-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Ketiga-tiga ni dari kalangan perawi-perawi yang masyhur. Yaqulu, Abdurrahman berkata, salla bina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, telah semayang bersama kami, kata Abdurrahman ibn Yazid, oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman semayang bersama kami sebagai imam. Biminan, di Mina, sewaktu dia mengerjakan ibadah haji. Sayyidina Uthman pada ketika tu dia selaku khalifah kepada umat Islam. Jadi dia semayang di Mina berjamaah bersama dengan umat Islam yang lain. Dia semayang 4 raka'atin, 4 rakaat. Maknanya dia semayang zuhur 4 rakaat, semayang asar 4 rakaat, semayang isya 4 rakaat. Dia tidak qasar semayang. Faqila dhalika li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Dikatakan demikian itu kepada Abdullah ibn Mas'ud. Diberitahu kepada Abdullah ibn Mas'ud bahawa Sayyidina Uthman semayang berjamaah di Mina semasa dia mengerjakan ibadah haji. Dia semayang 4 rakaat. Makna dia tak qasar semayang di sana. Fastarja'a, Ibn Mas'ud kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita lihat bagaimana pendirian para sahabat Nabi apabila berhadapan dengan sesuatu kes, satu perkara yang menyalahi sunnah Nabi, walaupun perkara itu dilakukan oleh sahabat Nabi sendiri. Sayyidina Uthman melakukan perkara ini ketika dia menjawab sebagai khalifah kepada umat Islam. Sepatutnya dia telah termasuk dalam senarai sebahagian daripada sunnah Nabi. Kerana Nabi kata dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi suruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin selepas Nabi. Dan Nabi kata gigitlah dengan gerham kamu. Makna berpegang teguhlah kamu kepada sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Dalam kes ni Sayyidina Uthman tidak melakukan bid'ah. Sayyidina Uthman melakukan satu amalan yang Nabi tak pernah buat, tetapi tidak dikategorikan sebagai amalan bid'ah kerana dia melakukannya pada ketika dia selaku khalifah di antara khulafaur rasyidin. Nabi dah jamin dalam hadis tadi, suruh kita ikut sunnah Nabi, sunnah para khulafaur rasyidin, suruh kita ikut. Dalam kes ni, bila Sayyidina Uthman tak qasar semayang ketika dia semayang bersama jamaah di Mina, Abdullah ibn Mas'ud kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati satu sunnah Nabi. Paling tidak Abdullah ibn Mas'ud berpendapat dalam kes ni amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman di sini mukhalif menyalahi sunnah Nabi. Itu yang dikata fastarja'a. Dikata inna lillahi. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kepada orang mati. Dengar berita kematian siapa-siapa kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibn Mas'ud kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan sebab kematian, sebab sunnah Nabi, salah satu sunnah Nabi tidak diikuti. Bila khalifah tak ikut, jemaah semua pakat tak ikut. Dalam riwayat yang lain ditanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, kenapa dia mengaibkan ataupun dia mencerca Sayyidina Uthman dengan kata-kata dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata apa? Sayyidina Uthman tu dia khalifah, dia semayang 4 rakaat. Anak jemaah yang lain kena ikut, termasuklah Abdullah ibn Mas'ud sendiri pun ikut semayang 4 rakaat di belakang dia. Tapi kata Abdullah ibn Mas'ud, aku ikut tu kerana dia khalifah, aku tidak nak menyalahi khalifah. Dia kata al-khilafu syarrun, menyalahi pihak pemerintah yang mana kesalahan dia tidaklah sebesar, dia cuma menyalahi sunnah Nabi sikit saja. Sepatutnya kalau dia semayang secara qasar, itu lebih afdal, itu lebih menepati sunnah Nabi. Tapi bila dia semayang tak qasar, belum lagi dikira sebagai satu kesalahan besar, cuma sikit saja, mukhalif lis sunnah, mukhalafatul aula, dia menyalahi yang lebih aula lagi. Dan ini memberi satu petunjuk bahawa bagi orang-orang, bagi para jemaah haji yang ketika dia mengerjakan ibadah haji, dia boleh semayang secara qasar, itu yang lebih aula, yang lebih afdal. Tapi dia juga boleh semayang secara tamam. Kalau nak semayang 4 rakaat pun tak apa, boleh, diharuskan. Maknanya bukanlah wajib semayang secara qasar. Tak. Cuma semayang secara qasar tadi lebih afdal kerana ikut sunnah Nabi. Tapi kalau dia semayang secara tamam pun masih boleh
dilakukan, cuma dia menyalahi yang lebih aula yang sepatutnya dilakukan. Jadi Abdullah ibn Mas'ud dia ikut juga Sayyidina Uthman semayang 4 rakaat, tak qasar, kerana menyalahi satu amalan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak dikira sebagai satu kesalahan besar. Ini lebih baik daripada menyalahi, ikut lebih baik daripada menyalahi. Ikut lebih baik daripada menyalahi. Baik, summa qala, kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata lagi, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biminan rak'ataini. Aku pernah semayang bersama Rasulullah SAW di Mina 2 rakaat saja. Mana semayang-semayang yang 4 rakaat dipendekkan kepada 2 rakaat saja. Bermakna sepanjang kita berada di Mekah, jika kita musafir, kita bukan orang Mekah, kita boleh qasar semayang kita, maksimumnya 19 hari, macam mana yang telah kita jelaskan dalam kuliah yang lepas. 19 hari maksimum dia. Kalau dah lebih daripada 19 hari, kita semayang secara tamam. Manakala pada ketika mengerjakan ibadah haji, makna setelah kita bertolak daripada Mekah pada hari yang ke-8, hari Tarwiyah, dikenali dengan Yaumut Tarwiyah, hari yang ke-8 Zulhijjah, bertolak daripada Mekah pada pagi-pagi hari yang ke-8 tadi menuju ke Mina, dan kita berada di Mina 1 malam. Dalam tempoh 1 hari 1 malam kita berada di Mina tadi, kita semayang qasar sahaja, tapi tidak jamak. Kemudian pada hari yang ke-9 sebelum gelincir matahari, ada riwayat yang mengatakan daripada pagi hari yang ke-9 selepas subuh bolehlah kita bertolak ke Arafah, pergi ke Arafah. Oleh kerana perjalanan daripada Mina ke Arafah tadi dulunya mungkin ambil masa lama, tapi sekarang ni dengan kenderaan, dengan kemudahan yang baik, barangkali kita tak perlu ambil masa lama. Kita boleh sampai di Mina sekurang-kurangnya sebelum gelincir matahari. Kita boleh sampai ke Arafah sekurang-kurangnya sebelum gelincir matahari. Jadi kalau kita sampai sebelum gelincir matahari, kita tunggu, jangan masuk ke Arafah sehinggalah gelincir matahari. Kita masuk ke kawasan Arafah dan terus semayang Zuhur dan Asar secara qasar dan jamak sekali di Arafah. Kemudian terus kekal berada di Arafah sehingga jatuh matahari hari yang ke-9 Zulhijjah. Dan bila jatuh matahari, tak semayang maghrib di Arafah, kita bertolak daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Sesampainya kita di Muzdalifah, sama ada masih dalam waktu maghrib maupun setelah masuk waktu Isya, kita semayang maghrib dan Isya qasar dan jamak. Maghrib kekal 3 rakaat, Isya 2 rakaat saja, makna secara qasar, dan jamak di antara maghrib dengan Isya sama ada jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim dalam waktu maghrib, jamak takhir dalam waktu Isya. Dan setelah kita semayang jamak antara maghrib dengan Isya, kita barulah nak berkisah, nak bawa turun barang daripada kenderaan kita, nak kisah nak makan minum ke. Dan kemudian selepas tu kita terus bermalam di Muzdalifah, tidur terus, tak payah duk buat kerja apa lama-lama, tak payah ambil waktu lama, terus tidur bermalam di Muzdalifah. Lepas kita tidur, pagi besok awal-awal pagi kita dah bangun, dah bangun, masuk saja waktu subuh, semayang subuh di Muzdalifah. Dan lepas semayang subuh di Muzdalifah, kita pun bertolak ke Mina. Sesampainya kita berhampiran sempadan di antara Mina dan Muzdalifah, kita dikehendaki berjalan secara yang lebih laju sikit daripada biasa. Itu kawasan yang dikenali dengan Wadi Muhassir, di mana kawasan yang berkenaan terletak
di antara Muzdalifah dengan Mina, dekat dengan sempadan Muzdalifah Mina. Dia masih dalam Muzdalifah. Kawasan tu dikatakan pernah berlaku bala yang menimpa umat manusia pada satu ketika dulu, di mana bala tentera Abraha yang datang daripada Habsyah dengan menggunakan dengan yang dikenali dengan tentera gajah, dimusnahkan oleh Allah melalui burung ababil. Dalam Quran Tuhan sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Di kawasan yang berkenaan Allah. Sebab tu kalau kita duduk atas kenderaan pun, biarlah kenderaan kita tu berjalan laju sikit daripada biasa. Kalau kita berjalan kaki pun, kita berjalan laju sikit daripada biasa. Kalau kita letih, jangan berhenti di kawasan yang berkenaan. Kita terus berjalan sehinggalah masuk ke kawasan Mina. Anda tengok jemaah haji akhir-akhir ni banyak didirikan khemah-khemah untuk para jemaah haji di kawasan Muzdalifah, dah melimpah daripada Mina. Dia termasuk dalam kawasan Muzdalifah, belum masuk Mina lagi. Ada juga jemaah haji di kalangan jemaah haji kita yang ditempatkan di kawasan yang berkenaan. Mereka tidak termasuk dalam apa yang dimaksudkan bermalam di Mina pada hari-hari yang ke-11, 12, 13. Tak boleh. Dia kena masuk Mina, bermalam di Mina, kemudian dia balik semula ke khemah dia, tak apa. Kalau dia terus bermalam di khemah dia di kawasan di luar daripada sempadan Mina, tak boleh. Ini tidak memenuhi apa yang dikenaki supaya kita bermalam pada malam yang ke-11, ke-12, ke-13 di Mina. Yang tu masuk cerita pasal haji pula. Yang mana tadi tu? Abdullah ibn Mas'ud apabila dia berhadapan dengan masalah, pemimpin tertinggi negara Islam Sayyidina Uthman ibn Affan melakukan sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi, dia terus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak berhenti setakat tu, dia bawa hujah dia kenapa dia berbuat demikian. Kata dia, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biminan raka'ataini. Dia bawa hadis Nabi. Dia kata dia semayang bersama dengan Nabi di Mina 2 rakaat saja. Nabi qasar semayang di Mina. Wa sallaitu ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu biminan raka'atain. Aku juga semayang bersama dengan Abu Bakar, khalifah selepas Nabi. Dia juga qasar semayang di Mina 2 rakaat saja, yang 4 2 rakaat saja. Wa sallaitu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu biminan raka'atain. Kata Abdullah ibn Mas'ud lagi, aku juga semayang bersama dengan Sayyidina Umar di Mina 2 rakaat juga. Falaita hazzi min 4 raka'atin raka'atani mutaqabbalatani. Kata Abdullah ibn Mas'ud, mudah-mudahan nasib aku daripada 4 rakaat tadi, 2 rakaat diterima lebih hebat, lebih besar daripada 4 rakaat jika tidak diterima. Maknanya ikut sunnah Nabi itu lebih aula daripada tidak ikut sunnah Nabi. Sekalipun apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman tadi untuk menunjukkan kepada umum bahawa amalan yang semacam tu juga boleh dilakukan, belum lagi dikira sebagai satu kesalahan, tetapi masih kekal bahawa ikut sunnah Nabi itu lebih baik daripada itu lagi. Jadi Abdullah ibn Mas'ud kata dia harap sangat habuan dia daripada 4 rakaat dia ikut di belakang Sayyidina Uthman tadi dengan 2 rakaat yang dia ikut Nabi, ikut Abu Bakar, ikut Umar, tentulah yang 2 rakaat yang diterima lebih besar daripada 4 rakaat kalau tidak diterima.
ataupun diterima tapi dengan pahala yang kurang. Pahala yang kurang. Ini dapat kita lihat bagaimana pendirian para sahabat Nabi dengan sunnah Nabi. Mereka berpendirian tegas, tidak berganjak walau sedikit sekalipun. Mereka tetap akan mengikut sunnah Nabi dan tidak meninggalkan sunnah Nabi sewenang-wenangnya. Baik, kita teruskan dengan bab yang berikutnya, bab kam aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi. Berapa lamakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada ataupun bermukim sewaktu dia mengerjakan ibadah haji. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita sebuah hadis dalam bab ini. Kata dia, haddatsana Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami oleh Musa ibn Ismail, yang dikenali dengan Musa ibn Ismail At-Tabuzaki. At-Tabuzaki ni gelaran kepada Musa ibn Ismail, salah seorang guru kepada Imam Bukhari. At-Tabuzaki makna dia sama ada merujuk kepada tempat, nama tempat yang pernah Musa ni tinggal di kawasan yang berkenaan, ataupun At-Tabuzaki merujuk kepada amalan. Juga dikatakan At-Tabuzaki kepada mereka-mereka yang kerja dia proses ayam, khususnya pedai ayam. Pedai ayam dia prosesnya. Anda tak pernah tengok lah, mungkin di tempat kita rasa ni kot, pedai ayam ialah kedai-kedai yang jual ayam, dia jual ayam sajalah. Pedai ayam tu sampingan je lah. Tak ada lah kedai, satu kedai jual pedai ayam. Tapi di Mesir, anda tengok ada satu kedai, dia jual kaki ayam saja. Satu kedai jual kaki ayam saja. Dengan tuan dia tu, yalah, orang Mesir ni bukan kecil-kecil, besar-besar. Ada juga yang kecil, tapi kebanyakannya tu tubuh dia besar, berbadan besar. Anda pergi ke Masjid Atabah di Mesir, anda jalan gitu je lah. Anda tengok-tengok kedai tu jual kaki ayam saja. Anda berhenti, menarik perhatian. Anda berhenti, duk perhati, tengok kiri kan depan dia kaki ayam, kiri kanan dia kaki ayam, atas sampai atas kepala dia pun kaki ayam. Dia duduk tengah-tengah. Jadi anda duk tengok tu lama sikit, kat dia duk perhati kiri kanan dia. Dia kata nak bayar duit. Pasal apa nak bayar duit? Aku bukan beli kaki ayam pun. Tak, dia kata hang duk tengok. Tengok kan free, dia kata. Tengok kena bayar. Bila dia ingat aku, anda tak boleh cakap Arab. Lepas tu anda balik Arab kat dia. Dia gelak bangkit mai salam kan. Arab. Nakai. Dia nak bergurau dengan kita. Tapi bergurau pun kalau kita tak boleh ni dia kenal kita. Nakai. Baik, Musa ibn Ismail At-Tabuzaki juga satu lagi nisbah kepada At-Tabuzak, maknanya kepada nisbah kepada amalan dia proses baja ataupun menjual baja, penjual baja. Sama ada dia terlibat dalam proses buat baja ataupun dia terlibat dalam sebagai penjual baja. Penjual baja. Kemungkinan ni ada. Ulama hadis kata Musa ibn Ismail At-Tabuzaki memang kemungkinan tu adalah, tapi kita tak tahulah asal usul. Cuma dia masyhur dengan gelaran At-Tabuzaki. Baik. Qala haddatsana Wuhaib, kata Musa ibn Ismail telah menceritakan pada kami oleh Wuhaib, iaitu Wuhaib ibn Khalid. Qala haddatsana Ayyub, kata Wahib telah menceritakan pada kami oleh Ayyub, iaitu Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, an Abil Aliyatil Barra, daripada Abul Aliyah Al-Barra. Abul Aliyah Al-Barra ni nama dia Ziyad. Nama dia Ziyad ibn Fairuz. Al-Aliyah
Abul Aliyah Al-Barra. Dia ada seorang lagi Abul Aliyah yang sama, yang semasa dengan dia, dan kedua-duanya meriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas. Ini yang sukar kepada kita para pengkaji dalam bidang hadis ni untuk menentukan bahawa Abul Aliyah Al-Barra ni lain daripada Abul Aliyah Ar-Rayahi. Abul Aliyah Ar-Rayahi nama dia Rufai, tetapi Abul Aliyah Al-Barra nama dia Ziyad. Yang Abul Aliyah Ar-Rayahi lebih masyhur daripada Abul Aliyah Al-Barra. Kedua-duanya meriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas. Ini kes-kes yang semacam ni bagi pengkaji yang kurang mahir ataupun yang baru, dia menghadapi kesukaran untuk membezakan di antara perawi manakah yang dikendaki dalam sanad yang berkenaan ataupun dalam sanad yang dikaji. Namun demikian kedua-duanya dari kalangan perawi yang siqah, jadi sanad mereka tidak ada masalah. Sanad mereka dihukum sahih. Cuma salah seorang daripada mereka kurang masyhur, yang satu lagi lebih masyhur. Abul Aliyah Ar-Rayahi lebih masyhur daripada Abul Aliyah Al-Barra. An Ibn Abbas, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata Ibn Abbas, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu li subhi rabi'atin yulabbuna bil haji. Kata Ibn Abbas, Nabi datang ke Mekah dan para sahabatnya pada pagi hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah. Nabi sampai ke Mekah 4 Zulhijjah. Nabi datang untuk mengerjakan haji wida'. Yulabbuna bil haji, Nabi mengucap talbiyah dengan haji. Nabi mengucap talbiyah dengan haji. Dalam satu riwayat disebut Nabi kata labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Ini salah satu daripada cara nak niat haji, niat ihram haji. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, dah siap pakai pakaian ihram, sampai di miqat, kita nak niat haji, kita boleh kata labbaika hajjan. Itu sudah dikira mulalah amalan haji kita. Begitu juga dengan umrah. Kalau kita dah pakai pakaian ihram dan kita berada di miqat, memang kita nak buat umrah, kita boleh kata labbaika umratan. Itu salah satu cara nak niat ihram umrah. Tak mesti nawaitul hajja wa ahramtu bidada. Itu salah satunya. Baik. Jadi Ibn Abbas kata Nabi sampai ke Mekah dan para sahabat dia pada pagi hari yang keempat Zulhijjah. Yulabbuna bil haji, mereka mengucapkan talbiyah dengan haji. Fa amarahum an yaj'aluha umratan. Nabi mengarahkan mereka supaya jadikan ihram mereka ataupun talbiyah mereka tadi, jadikan dia umrah. Maknanya Nabi nak supaya mereka ubah daripada niat nak buat haji kepada niat buat umrah. Tukar daripada niat haji kepada niat umrah. Boleh, tak ada masalah. Nak upgrade daripada umrah kepada haji pun boleh. Nak patah balik ataupun nak kurangkan daripada, nak ubah daripada ihram umrah kepada ihram haji kepada ihram umrah. Illa man ma'ahul hadyu, kecuali mereka yang bawa bersama dia binatang untuk disembelih sebagai dam haji. Jadi bagi kes orang yang bawa binatang sembelihan, binatang ternakan untuk disembelih di sana, orang ni boleh diteruskan dengan ihram haji. Tapi bagi orang yang tak bawa binatang untuk disembelih di sana,
dia lebih baik tukar daripada ihram haji kepada ihram umrah, ataupun dia tukar daripada ihram haji sahaja kepada ihram haji dan umrah sekali. Daripada hadis ni dan beberapa hadis yang lain, ulama-ulama hadis mengatakan ini menunjukkan kepada kita bahawa haji qiran dan juga haji tamattu' lebih afdal daripada haji ifrad. Imam Asy-Syafi'i dan mereka-mereka yang sependapat dengan dia mengatakan haji ifrad lebih afdal daripada haji tamattu' dan juga haji qiran. Haji ifrad makna kita buat haji sahaja. Haji qiran makna haji bersama dengan umrah. Haji tamattu' kita buat umrah dalam bulan haji dan kemudian kita buat haji pada tahun yang sama. Itu dikatakan haji tamattu'. Jadi berdasarkan pada hadis ni, Nabi suruh sahabat yang ihram haji saja tukar jadi umrah, jadi haji tamattu'. Maknanya lepas dia buat umrah selesai semua, kemudian bila tiba hari yang ke-8, hari tarwiyah, mereka perlu mula ihram semula dengan ihram haji. Jadi haji yang mereka lakukan ialah haji tamattu'. Jadi Nabi takkan suruh sahabat dia melakukan sesuatu yang kurang afdal. Bahkan Nabi suruh itulah yang lebih afdal daripada apa yang mereka lakukan sendiri. Jadi Nabi suruh mereka tukar daripada ihram haji sahaja kepada umrah, dan kemudian bila sampai masa untuk ihram haji, mereka ihram haji sahaja dan keluar daripada Mekah menuju ke Mina, berada di Mina satu malam, kemudian barulah keluar daripada Mina menuju ke Arafah, dan di sana amalan haji akan diteruskan sehingga ke akhirnya. Baik, dalam hadis ini tidak menyebut secara jelas tempoh berapa lama Nabi berada ketika Nabi mengerjakan ibadah haji. Tapi dalam hadis Anas yang kita baca pada kuliah yang lepas, ada menyebut dengan jumlah masa di mana Nabi berada dalam tempoh 19 hari. 19 hari. Sepanjang tempoh 19 hari Nabi berada di Mekah dan di kawasan-kawasan yang mereka yang Nabi mengerjakan ibadah haji, Nabi terus menerus qasar. Ada ketikanya Nabi qasar dan jamak sekali, dan ada ketikanya Nabi hanya qasar sahaja, tidak jamak. Kemudian Imam Bukhari menyebut lagi taba'ahu Ata'un an Jabir. Hadis ni dimutaba'ah ataupun disokong oleh riwayat Ata' daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Riwayat Ata' daripada Jabir ni ada dalam Sahih Bukhari. Baik, seterusnya babun fi kam yaqsuru salata wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa lailatan. Kita sambung semula kuliah kita. Babun fi kam yaqsuru salata wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa lailatan safaran. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. Bab ini tentang berapa lama perjalanan yang boleh qasar semayang. Nabi SAW dalam hadisnya pernah menamakan tempoh masa tadi selama 1 hari 1 malam sebagai satu perjalanan jauh. Wa kana Ibn Umar wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum yaqsurani wa yuftirani fi 4 burudin. Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah qasar semayang dan juga telah buka puasa pada perjalanan sejauh 4 burud. Satu burd ni dikira 16 farsakh. Penterjemah kita disebut
16 farsakh ni 48 batu. Satu farsakh ni bersamaan dengan 3 batu. 3 batu. 48 batu. Kalau nak kira kilometer dalam 50 berapa? 59. 56 59 gitu. Jadi ini dia yang kita dapati ada disebut dalam hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai jarak sama ada jarak jauh ataupun jarak masa. Jarak masa untuk diterjemahkan kepada jarak jauh perjalanan yang dikira boleh qasar semayang dan boleh buka puasa jika kita berjalan sejauh yang berkenaan. Ulama-ulama kita berselisih pendapat dalam hal ini. Sebanyak 20 pendapat. Ada 20 pendapat. Ramai. Kita tak tahu, ada yang bersandarkan pada hujah yang jelas, ada sebahagian daripadanya bersandarkan pada hujah yang agak kabur. Namun demikian, ini menunjukkan kepada kita keluasan ruang ijtihad tadi diberi kepada para mujtahid yang berkemampuan, yang berkeahlian untuk berijtihad. Maksud perjalanan jauh tadi yang mengharuskan kita qasar semayang maupun buka puasa, mereka tidak sependapat. Tidak sependapat. Ada 20 pendapat. Yang paling dekat sekali, jarak yang paling dekat sekali ialah 3 batu. 3 batu. 3 batu berapa jauh? Berapa kilometer? Kalau nak kira kilometer, kita tak pun nak faham sangat. Tapi maknanya itu yang paling dekat. Yang paling jauh sekali 96 batu. 96 batu. Kalau 96 batu tu 100 km lebih lah. Jadi masing-masing bersandarkan kepada hujah-hujah yang telah mereka dapati dikaitkan dengan kes ini. Kebanyakannya daripada riwayat-riwayat yang daif, yang tidak dapat dipertahankan kekuatan hujahnya disebabkan oleh perawi yang terlibat dalam meriwayatkan riwayat-riwayat yang berkenaan adalah daif, ataupun ada sanad yang sahih tetapi mauquf, dia terhenti di atas para sahabat Nabi, kecuali beberapa riwayat yang sememangnya sahih dari segi sanad dan marfu' kepada Nabi SAW, di mana para ulama hadis telah pun membuat kesimpulan bahawa tempoh perjalanan, tempoh masa sehari semalam. Sehari semalam. Kemudian ini merujuk kepada perjalanan mengikut amalan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Perjalanan sama ada berjalan kaki ataupun berkenderaan unta, berkenderaan kaldai, berkenderaan kuda. Jadi kalau berkenderaan kuda tentulah jauh lebih laju daripada kenderaan unta dan juga kaldai. Wallahu a'lam. Inilah yang menyebabkan ruang ijtihad tadi sedikit sebanyak memberi ruang kepada para mujtahid untuk berijtihad. Jadi apapun perjalanan jauh baru boleh kita qasar semayang ataupun buka puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunat yang lain. Jadi huraian yang lebih terperinci kita boleh rujuk kepada kitab-kitab fiqh ataupun kitab-kitab syarah hadis. Kitab syarah hadis ni pun taklah begitu lengkap sangat. Dia hanya syarah dari sudut kacamata hadis sahaja. Jadi yang menggunakan hujah-hujah selain daripada hadis, mereka tak begitu kisah sangat untuk menghurai dengan lebih lanjut. Mereka lebih memberi perhatian kepada huraian yang berkaitan dengan hadis, sama ada dari segi sanad maupun dari segi matan hadis tadi. Jadi apapun tempoh perjalanan tadi dalam hadis secara umumnya
berlega di sekitar sehari semalam. Manakala jarak perjalanan tu tadi wallahu alam tidak begitu jelas sangat, cuma disebut dalam bentuk farsakh, dalam bentuk mil, maknanya batu, dan juga farsakh. Farsakh ni ada yang mengatakan farsakh tu tiga batu satu farsakh, ada yang mengatakan farsakh dengan batu tadi sama saja. Jadi maksud farsakh tu masih dipersoalkan, tidak mencapai kata sepakat di kalangan ulama-ulama bahasa. Bahkan ulama hadis sendiri tidak dapat memuktamadkan maksud farsakh. Adapun maksud batu sama juga. Maksud batu ni bila setengah kata bila kita tengok dengan mata kasar ni dah tak dapat mengenali sama ada lelaki maupun wanita yang dari jauh kalau kita nampak sudah dikira satu batu. Imam An-Nawawi ada menghuraikan perkara ini dengan lebih terperinci sampai dia ukur dengan hasta, ukur dengan jengkai, ukur dengan ba' tu maknanya sebelah tangan. Ini dikatakan ba' daripada sini sampai ke ujung jari dikata ba', daripada sini siku ke sini dia kira zira', jengkai daripada jari ni hingga ke ujung jari. Yang ni pun tak sama, ada orang jengkai panjang, ada orang jengkai pendek. Jadi ini pun memberi ruang kepada para mujtahid untuk berijtihad. Sebab tu kita tidak boleh menyalahkan pihak lain yang tidak setuju dengan pandangan kita jika hujah kita tadi tidak betul-betul sarih daripada nas. Kita tidak boleh menyalahkan mereka. Itu hasil ijtihad mereka, dan barangkali juga kita punya hasil ijtihad kita dengan alasan-alasan yang tertentu. Jadi setiap ijtihad mudah-mudahan ada habuan ganjaran pahala kerana dia berijtihad. Jika ijtihadnya menepati, dia dapat satu lagi ganjaran pahala. Jadi dua ganjaran kepada ijtihad yang tepat. Manakala ijtihad yang tidak tepat, dia hanya dapat satu ganjaran ijtihad sahaja. Tapi oleh kerana pandangan ataupun hasil ijtihadnya tidak tepat, maka dia tidak dapat ganjaran yang satu lagi. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni daripada guru dia Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali. Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali ni dikenali juga dengan Ishaq ibn Rahuyah. Dia inilah guru Imam Bukhari yang telah mencadangkan kepada Imam Bukhari supaya Imam Bukhari karang kitab ni. Bila dia tengok ketokohan Imam Bukhari, kebolehan dia, pencapaian yang diperlihatkan daripada kelas-kelas pengajian yang dihadiri bersama dengan Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali ni, Ishaq mendapati Imam Bukhari ni jauh lebih ke depan daripada murid-murid dia yang lain. Lalu dicadangkan pada Imam Bukhari, apa kata kalau Imam Bukhari kumpulkan hadis-hadis yang dimiliki, sekian ratus ribu hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhari tadi, ditapis, disaring dengan memuatkan hadis-hadis yang sahih sahaja dalam sebuah kitab untuk menjadi panduan dan pedoman kepada umat Islam sepanjang zaman. Jadi daripada cadangan guru dia Ishaq ibn Rahuyah inilah akhirnya Imam Bukhari bersetuju dan memulakan kerja dia untuk mengumpul hadis-hadis. Kata Imam Bukhari dalam satu riwayat, dia mengumpul hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab sahih dia ni daripada 100,000 hadis sahih yang dimiliki oleh Imam Bukhari sendiri. 100,000 hadis sahih, dipilih hanya 4,000 lebih sahaja dalam kitab ni. Kalau diambil kira yang berulang, dia 6,000 lebih sikit. 6,000 lebih sikit daripada 100,000. Yang 100,000 tu disaring daripada 200,000 hadis yang sahih dan juga yang tak sahih, sehingga tinggal 100,000 sahaja. Daripada 100,000 tadi disaring, akhirnya tinggallah 4,000 lebih
yang kita dapati dimuatkan dalam kitab ni, dan selebihnya dimuatkan dalam kitab-kitab dia yang lain boleh kita jumpai, seperti mana kitab At-Tarikhul Kabir, Du'afa As-Saghir, At-Tarikhus Saghir, Tarikhul Awsat, Al-Adabul Mufrad, Khalqu Af'alil Ibad, dan macam-macam lagi kitab yang dihasilkan oleh Imam Bukhari, di mana terdapat di sana ada hadis yang sahih, ada hadis yang tidak sahih, dimuatkan dalam kitab-kitab itu tadi. Jadi inilah kita lihat bagaimana Imam Bukhari telah menyahut seruan guru dia, minta supaya dengan ilmu yang dimiliki tadi dikumpul dan dimuatkan dalam sebuah kitab untuk menjadi panduan kepada umat Islam selepas dia meninggal dunia. Inilah yang kita dapati pada hari ini. Dah berapa ratus tahun dah Imam Bukhari meninggal dunia, kitab dia masih segar, ataupun hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Sahih ini masih segar dalam ingatan, dalam pengetahuan umat Islam sepanjang zaman. Kata Ishaq, qala qultu li Abi Usamata, kata Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali, aku berkata kepada Abu Usamah. Siapa Abu Usamah? Abu Usamah ni ialah Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah kunyahnya Abu Usamah. Haddatsakum Ubaidullah. Ishaq Al-Hanzali kata kepada Abu Usamah, telah menceritakan kepada kamu oleh Ubaidullah. Dalam riwayat yang lain ada disebut bahawa Abu Usamah ni bila dikatakan oleh Ishaq Al-Hanzali kepada dia, Ubaidullah ada menceritakan pada kamu hadis ni, dia jawab na'am. Na'am. Ya. Di sini tidak dinyatakan, sehingga ada pihak yang cuba menggunakan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis dalam sanad hadis ini sebagai sandaran hujah bahawa antara murid dengan guru tidak disyaratkan tahammul murid daripada guru tadi, jawapan guru mengatakan ya, tidak disyaratkan. Sedangkan ada dalam sanad yang lain disebut dengan jelasnya bahawa Abu Usamah mengatakan kepada Ishaq ibn Rahuyah na'am, makna Ubaidullah ibn Umar ada menceritakan kepada dia hadis ni an Nafi'in, daripada Nafi'. Nafi' ni maula Abdullah ibn Umar, hamba yang pernah dimiliki oleh Abdullah ibn Umar dan dimerdekakan, lalu dinisbahkan Nafi' maula Abdullah ibn Umar. An ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nafi' meriwayatkan hadis ni daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu thalathata ayyamin illa ma'azi mahram. Tidak berjalan jauh ataupun tidak musafirlah oleh seseorang wanita itu 3 hari melainkan bersama dengan mahram dia. Mahram ni sama ada suami dia ataupun adik abang dia, bapa dia, mereka-mereka yang tidak boleh berkahwin dengan dia, mereka-mereka yang tak boleh kahwin dengan dia, itu dikira sebagai mahram dia. Mahram dia. Jadi dalam hadis ni kata wanita tidak boleh musafir lebih daripada 3 hari melainkan kena bersama dengan mahram dia. Kalau kurang daripada 3 hari perjalanan, boleh, mereka boleh jalan, boleh pergi sendiri tanpa mahram, boleh. Wallahu alam. 3 hari perjalanan pada ketika itu, kalau berjalan dengan unta 3 hari perjalanan, jauh mana? Ini juga dikira sebahagian daripada hadis yang dikaitkan dengan tempoh masa, dan daripada tempoh masa tadi ditafsirkan kepada jarak jauh perjalanan yang dikira sebagai musafir. Kerana wanita yang berjalan dalam tempoh masa kurang daripada 3 hari 3 malam tidak dikira dia sebagai seorang yang musafir.
Sebab dia masih dibenarkan tanpa mahram. Kita kalau 3 hari 3 malam lebih pada Singapura lagi, Lah pergi ke Mekah pun tak sampai 3 hari 3 malam, kan? Kita pergi sehari, balik sehari, naik kapal terbang. Perjalanan pada ketika itu jauh bezalah daripada perjalanan pada masa kita sekarang ni. Kita tak tahu di masa depan tak lebih singkat lagi. Dunia ni sampai jadi kecil. Jadi wanita boleh berjalan, kalau kita lihat dari segi zahir hadis ni, dia boleh berjalan jauh dalam tempoh masa kurang daripada 3 hari 3 malam tanpa ditemani mahram dia. Tapi kalau lebih daripada 3 hari 3 malam, dia perlu ditemani oleh mahram dia baru boleh pergi. Kalau tidak, tidak dibenarkan. Jadi hadis ini juga menjadi bahan kajian para ulama hadis dan ulama fiqh untuk mendapatkan satu tanggapan hukum sejauh mana perjalanan jauh yang mengharuskan kita qasar dan juga buka puasa. Buka puasa kerana dalam Al-Quran dan juga dalam hadis membenarkan kita buka puasa jika kita musafir, kita berjalan jauh, kita boleh buka puasa Ramadan. Kalau tak buka pun boleh, tapi buka tu lebih afdal. Pergi ke Mekah bulan-bulan puasa, naik kapal terbang, boleh buka puasa. Buka puasa tu lebih afdal. Kerana dalam hadis yang lain disifatkan oleh Nabi SAW rukhsah, hukum yang diringankan daripada hukum yang lebih berat, ini dinamakan rukhsah. Dalam hadis disebut hukum yang telah diringankan, yang diistilah sebagai rukhsah ni hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jika kita menepati kriteria yang dimaksudkan sebagai seorang musafir tadi, maka kita lebih afdal buka puasa daripada terus berpuasa. Kita lebih afdal semayang qasar dan jamak daripada semayang secara tamam. Secara tamam. Kerana itu disifatkan sebagai hadiah daripada Tuhan kepada kita. Bagi mereka yang tidak menerima hadiah Tuhan ini, ulama hadis kata orang ni sombong dengan Tuhan. Kita jangan berlaku sombong dengan Tuhan. Bila Tuhan hadiah kat kita, kita terima hadiah Tuhan. Hadiah Tuhan. Hadiah sesama kita pun, kita bila diberi rasa besar hati bila orang bagi hadiah kat kita. Ni hadiah daripada Tuhan. Tentulah kita kena menyahut hadiah Tuhan tadi dengan perasaan jauh lebih besar hati daripada hadiah sesama makhluk di antara kita sesama kita. Bercakap pasal perjalanan jauh yang melibatkan kaum wanita tanpa mahram ataupun dengan mahram ni, mungkin kita akan sambung lagi dalam kuliah yang akan datang. Jadi khususnya berkaitan dengan ibadah haji, kerana ulama-ulama lebih cenderung kepada membahaskan perjalanan jauh ke Mekah untuk tujuan haji dan umrah dengan perjalanan jauh selain daripada Mekah, selain daripada untuk pergi buat haji dan umrah. Kita pergi melancong, kita pergi berjalan untuk tujuan-tujuan yang lain dan sebagainya. Ini diasingkan perbahasannya di antara perjalanan jauh yang tujuannya untuk mengerjakan ibadah haji dan juga umrah. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Dan hadis yang selepas ni juga masih berkaitan dengan musafir kaum wanita yang juga dikaitkan dengan perkara yang berkaitan dengan kriteria perjalanan jauh, sama ada kepada kaum lelaki maupun kepada kaum wanita. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi dengan hadis yang berikutnya. Haddatsana Musaddad wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Ustaz, tuan-tuan dan puan sekalian. Pada kuliah yang lalu kita telah membincangkan ataupun bersoal jawab berhubungan wuduk. InsyaAllah malam ni kita akan teruskan dan kita akan masuk tentang solat. Tapi sebelum tu ada satu dua soalan yang minta Ustaz jelaskan tentang wuduk. Pertama, tentang Ustaz basuh tengkuk dalam wuduk, apa dia punya hukum dan dalam amalan kita berwudu, dalam hadis-hadis yang kita jumpa, tidak ada hadis yang disebut secara khusus tentang basuh tengkuk. Basuh tengkuk bukan sebahagian daripada anggota wudu. Cuma kita dapati dalam hadis disebut ketika kita sapu kepala, kita dikenaki sapu daripada bahagian hadapan hinggalah kepada ke bahagian belakang dan patah balik lagi sekali ke bahagian hadapan. Ataupun daripada bahagian hadapan kita sapu hingga ke bahagian belakang. Jadi bahagian belakang ni berakhir di tengkuk. Bukanlah bermaksud kita kena sapu tengkuk. Tengkuk bukan kepala. Yang dikenaki supaya kita sapu ialah anggota kepala. Ada rambut, tak ada rambut, perlu disapu ketika kita mengambil wuduk. Jadi kepala sebahagian daripada anggota wuduk, tengkuk bukan sebahagian daripada anggota wuduk. Orang yang sapu tengkuk ni, khususnya kaum wanita, perlu faham dalam makna ni. Mereka tak sapu daripada depan ke belakang. Dia sapu depan sikit. Dia guna satu jari daripada 5 jari yang Tuhan bagi kat dia. Dia sapu satu saja untuk 3-4 lai. Kemudian dia basah di tengkuk. Dia sapu di tengkuk dengan 5 jari. Yang kena sapu tu di kepala ni sepatutnya guna 5 jari tu, 10 jari kita untuk sapu satu kepala kita. Itu yang sepatutnya, yang ikut sunnah Nabi. Sebaliknya yang digunakan satu jari untuk anggota wuduk yang kalau dia digunakan 10 jari itu jauh lebih afdal dan itu yang dikenaki. Kemudian dia ambil jalan pintas, sapu tengkuk. Dah. Rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kaum lelaki pun sama, kaum lelaki kita kalau nak sapu kepala tak ada masalah sangat dah. Bahkan bila nak pergi ambil wuduk tu buka kepiah siap-siap dah. Memang bersedia nak sapu kepala. Tapi kita tak sapu semua. Pergi sapu guna satu jari, calik sikit 3-4 lai, dah dikira memadai. Memang memadai. Itu dibahas oleh para ulama fiqh. Sekurang-kurangnya dikira hasil maksud sapu kepala tadi bila disapu 3 lai rambut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i memang ada disebut sedemikian. Wallahu alam, kemungkinan memadai. Tapi kenapa kita biar peluang untuk kita kaut keuntungan akhirat, untuk kita kaut pahala daripada Tuhan, ikut sunnah Nabi, daripada bahagian depan ni kita sapu bersih dengan menggunakan ke-10 jari kita hingga ke belakang, patah balik lagi sekali. Ini berdasarkan hadis Sayyidina Uthman dan juga hadis Maula Sayyidina Uthman yang bernama Humran, hadis Zaid ibn Thabit, hadis Abu Hurairah. Banyak hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan cara basuh sedemikian. Adapun semata-mata sapu tengkuk, tidak ada hadis yang berkaitan dengan amalan sedemikian. Eloklah kita tukar ikut sunnah, lebih afdal daripada ikut nafsu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Soalan yang kedua, apa hukum bercakap-cakap ketika mengambil wuduk? Bercakap-cakap ketika kita mengambil wuduk tak ada masalah. Boleh? Tak ada masalah. Nak cakap dengan cakap-cakap lain tak ada masalah. Boleh. Kalau tak cakap, lebih baiklah kita sedang beribadat.
Janganlah kita campur dengan benda-benda yang paling tidak asing daripada ibadat yang sedang kita buat. Tapi kalau nak bercakap juga tidak membatalkan wudu. Sama juga macam kita tawaf di Kaabah, nak bersembang, nak bercakap, boleh, tak ada masalah. Tidak membatalkan tawaf kita, amalan tawaf kita. Tapi tak cakap tu lebih baik daripada bercakap dengan cakap-cakap yang asing daripada ibadat yang sedang kita buat. Kita dikenaki banyak berdoa, kita dikenaki supaya banyak beristighfar, kita dikenaki supaya banyak melakukan amalan-amalan salih yang boleh menambahkan lagi amalan tawaf yang sedang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan wudu. Selepas kita selesai mengerjakan amalan wudu, kita dikenaki supaya berdoa kepada Tuhan, minta keampunan sebagaimana yang gugur daripada setiap anggota yang kita basuh tadi. Begitulah kita harap supaya dosa-dosa salah silap kita dengan Tuhan gugur bagaimana gugurnya air ketika kita basuh anggota wudu kita, insya-Allah. Baik, satu Ustaz. Berwuduk ketika azan. Boleh, tak ada masalah. Berwuduk ketika azan dilaungkan, boleh, tak ada masalah. Boleh. Cuma waktu dilaungkan azan tidak dikenaki kita bercakap-cakap selain daripada cakap-cakap sebagaimana yang dilaungkan oleh muazzin. Itu dalam hadis memang disebut dengan jelas, kita hanya dibenarkan dengan cakap-cakap sama seperti mana cakap-cakap yang dilaungkan oleh muazzin, kecuali pada dua hay'alatain. Apa maksud hay'alatain? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ketika tu kita dikenaki mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Imam Malik mempunyai tafsiran dia yang tersendiri. Imam Malik kata patut digabungkan. Kita kata hayya 'alas salah sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin, dan kita sambung dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tafsiran Imam Malik. Tapi ulama-ulama hadis yang lain kata tak, oleh kerana kita dikecualikan dengan kata-kata yang sama seperti mana muazzin laungkan pada ketika hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita dikenaki mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kata-kata itu saja yang dikenaki. Sama ada ketika kita berwuduk ke, ketika kita buat benda, kita orang muazzin laung azan, kita tengah duk makan, kita boleh makan, tak ada masalah. Tapi kita jangan bercakap. Kita dilarang bercakap. Nak makan minum boleh, nak buat kerja lain boleh. Kita tengah duk masak nasi, duk buat kerja dapur, duk sapu sampah, boleh, tak ada masalah. Kita dah sapu sampah di masjid, duk buang petai cicak, tak ada masalah, boleh. Walaupun muazzin sedang melaungkan azan, sedang melaungkan iqamah, boleh, tak ada masalah. Tetapi apabila muazzin melaungkan iqamah, kita kena segera masuk ke saf-saf untuk bersiap sedia salat berjamaah bersama dengan imam. Kita tak boleh berlengah-lengah. Hinggakan dalam setengah riwayat dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal ada menyebut bahawa apabila diiqamah oleh muazzin, walaupun kita tengah duduk semayang, kita boleh berhenti daripada semayang kita. Kita boleh bagi salam. Sama ada kita tengah duduk berdiri, tengah duduk baca Fatihah, tiba-tiba dilaungkan iqamah oleh muazzin untuk semayang, maka kita boleh bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita terus masuk saf bersama dengan jemaah yang lain untuk semayang berjamaah bersama dengan imam. Sampai begitu sekali. Tapi kalau ketika kita dilaungkan azan, kita boleh buat kerja apa pun, boleh teruskan kerja kita. Cuma kita dilarang bercakap-cakap selain daripada cakap-cakap sebagaimana muazzin, cakap-cakap muazzin, kecuali pada hay'alatain, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Baik tuan-tuan, mungkin ada nak tanya tentang wudu. Bukakan. Ada soalan tentang wudu ni. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya kita ada sikit tentang solat kan, tentang niat dulu, niat semayang ni, dan juga berdiri betul.
Niat sembahyang di ulama fiqh memberi definisi niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Ini dalam mazhab Syafi'i. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Sebab itu dalam bahasa Melayu kita bila nak terjemah tu kita kata sahaja aku. Dia kena kita qasad untuk melakukan sesuatu. Kita menjurus kepada suatu benda yang kita nak buat. Itu qasdus syai'. Muqtarinan bi fi'lih, beserta dengan perbuatan amalan yang kita nak lakukan itu tadi. Sebab itulah mengikut ta'rif yang sedemikian, maka bagi niat semayang kena ketika Allahu Akbar, daripada al sampai bar. Antara tu itulah masa yang kita perlu niat. Niat ni kerja hati. Kerja hati, bukannya kerja anggota lahir. Sebab tu tak perlu kita kata nawaitu ke, kita tak perlu kata usalli ke, nak sembahyang usalli fardal isya. Tak, itu bercakap-cakap namanya, bukannya niat. Niat lintasan dalam hati kita nak sembahyang isya. Sama ada kita boleh sambung nak sembahyang isya 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala, itu terpulang. Boleh, lagi sempurna, lagi baik. Tapi minimumnya kita niat kita nak sembahyang isya. Sembahyang isya mana ada 2-3 rakaat, 4 rakaat. Kecuali kita musafir tadi nak qasar, niat qasar sembahyang isya memang 2 rakaat pun. Takkan niat qasar 4-5 rakaat, tak ada. Kalau dah niat qasar isya 2 rakaat saja. Niat qasar zuhur memang 2 rakaat. Tak ada lah niat qasar 4 rakaat, tak ada. Jadi kita niat semayang zuhur, ya, niat semayang zuhur secara qasar, makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau boleh pada ketika itu lagi baik. Tak boleh pada ketika itu, kemudian pun tak apa. Lepas dah letak tangan sini, barulah sambung dengan niat jadi makmum pada imam. Boleh, tak ada masalah. Yang duk gagah juga tu sampai pejam celek, tangan tah gawa meraba kata pindah ke hulu ke hilang, duk nak tangkap niat tak dapat. Orang yang ditimpa masalah was-was ketika niat nak semayang ke ataupun niat nak buat apa-apa yang lain ke, orang ni dia tanya kita, bila kita cerita kat dia ini niatnya begini, dia kata bila boleh tangkap niat tu? Kena tangkap masa sebelum bar. Itu kena tangkap. Dia kata tak boleh tangkap semua, dia boleh tangkap sikit-sikit. Apa yang boleh tangkap? Boleh tangkap kita nak semayang zuhur, boleh dah tu, boleh dah. Imam selaku imam, selaku makmum, kemudian pun tak apa. Kalau kita selaku imam, kita nak niat imam kemudian, maknanya yang sebelum tu kita belum ada niat imam lagi. Lepas dah kita selesai takbiratul ihram, barulah kita perasan makmum ada main di belakang. Tak ada masalah, kita niat imam, kita sambung dengan niat imam kita, tak ada masalah. Ataupun sememangnya makmum duduk berdiri di belakang, duduk tunggu kita nak takbir. Peliknya tu, bagi orang yang ditimpa dengan penyakit was-was ni, bila jadi imam, dia tak was-was lagi dah. Setan lari, kurang sikit lah. Dia boleh tangkap untuk kamu pertama. Syaitan ni, dia cuba ganggu kita. Hak yang pertama tu, pusingan pertama, kan hak tu yang paling elok sekali. Kita duduk standby tu lama dah nak takbir tu. Jadi bila kita takbir yang pertama tu, hak tu yang paling baik sekali. Dia ganggu kita, dia kacau kita, dia was-waskan kita, sehingga kita lepas hak yang pertama, mai hak yang kedua tu kurang elok daripada hak pertama lagi dah. Kurang dah. Mai ketiga lagi tak elok. Mai keempat lagi tak. Last sekali pakai jadilah juga. Walaupun tak elok. Nu dah tu imam dah rokok dah nu, takut terlepas rakaat, gagah juga. Yang ni kita bagi tahu gila elok kat dia, kadang dia faham, tapi bila mai nak buat, dia jadi masalah, gangguan syaitan. Sebab itulah
Ada orang yang ditimpa dengan masalah was-was ni, bila dia berdiri nak angkat takbir tu, dia baca qul a'udzu birabbin nas dulu sampai habis, dia baca qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, lepas tu baru dia bertakbir. Wallahu a'lam. Yang bermasalah silakan. Ada hadis yang menyebut tentang kelebihan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini antara bacaan-bacaan yang boleh menghalau syaitan dari kalangan iblis, anak cucu iblis. Bukan syaitan di kalangan manusia. Manusia baca qul a'udzu birabbil falaq tak lari. Tapi anak cucu iblis, syaitan boleh. Kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dalam hadis, khususnya apabila kita bermimpi dalam tidur kita, mimpi-mimpi yang menakutkan, kita terjaga, kita disarankan baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan kemudian kita ludah sikit-sikit dalam di tapak tangan kita, sapu ke seluruh badan kita. Mudah-mudahan cara yang sedemikian boleh mengatasi masalah takut, gerun dan sebagainya, gangguan syaitan, untuk kita terus tidur sehingga ke pagi. Jadi bagi mereka yang mengalami masalah yang sedemikian, kalau dia nak baca, silakan. Jangan pula jadi satu amalan yang berterusan. Dah selesai dah masalah tadi, duk baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum angkat takbir. Dah. Tak ada dalam hadis suruh baca sebelum kita takbir sedemikian. Cuma bagi kes yang bermasalah tadi, boleh jadi masalah dia tadi dapat diatasi melalui bacaan al-mu'awwizatan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu satu soalan dia saya rasa. Untuk soalan ini kita akan sambung kemudian lah. Sebelum kita tamatkan, saya minta Ustaz terang sikit tentang sempena bulan Syakban ni. Apakah amalan-amalan bulan Syakban, dan satu lagi nisfu Syakban. Adakah benda ni ada dalam hadis dan sebagainya? Di bulan Syakban ini, kelebihan bulan Syakban ini berbanding dengan bulan-bulan lain, Nabi apabila tiba je bulan Syakban, Nabi pertingkatkan amalan-amalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi juga sering mengingatkan anak buah dia supaya yang masih ada hutang Ramadan yang lepas, supaya dapat diqada Ramadan untuk sebelum Ramadan yang baru tiba. Jadi bulan Syakban memberi peluang terakhir bagi mereka-mereka yang masih berhutang, hutang lama pun ya, hutang baru pun ialah. Hutang lapuk lama-lama bertahun-tahun dulu, masa-masa remaja dulu ke, mana tahu kok kita terlepas sehari dua, boleh ganti. Jadi sementara peluang masih boleh, masih ada, kita gantilah dengan hari-hari yang masih terluang. Dan di samping itu juga, bulan Syakban mengandungi hari-hari, hari Khamis, hari Isnin, dan juga hari yang ke-13, 14, 15, Ayyamul Bid. Dan Nabi larang apabila bulan Syakban tadi hampir mengakhiri ataupun setelah separuh yang kedua tiba daripada bulan Syakban, Nabi ingatkan supaya kita jangan berpuasa terus menerus sehingga ke Ramadan. Kononnya atas alasan nak latih diri, nak apa, dah. Supaya kita dapat tenaga yang mencukupi untuk kita berhadapan dengan Ramadan, di mana kita dikenaki berpuasa sebulan daripada bulan Ramadan tadi. Jadi bulan Syakban merupakan bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi kita ambil nafas, kita ambil tenaga sikit untuk kita berhadapan dengan lebih bertenaga lagi pada bulan Ramadan nanti. Adapun cerita nisfu Syakban ini didapati melalui beberapa riwayat. Tidak ada satu pun yang sahih mengenai kelebihan nisfu Syakban secara khusus. Wallahu a'lam. Tidak ada. Sama juga dengan
27 Rejab yang baru lepas ni. Lah Syaban dah kan. 27 yang Rejab yang baru ni bukan satu tarikh yang muktamad tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Dah. Banyak lagi tarikh-tarikh yang disebut-sebut oleh sejarawan Islam tentang bila sebenarnya berlaku Isra' Mi'raj. Yang pastinya peristiwa Isra' Mi'raj memang berlaku. Tapi bila, wallahu alam, kita tidak ada satu tarikh yang muktamad. Tak ada. Tak ada. Jadi boleh jadi pada bulan Rejab, boleh jadi pada bulan Syaban, boleh jadi pada bulan Ramadan, boleh jadi juga pada bulan Rabiul Awal. Ulama-ulama hadis lebih cenderung kepada bulan Rabiul Awal. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi ada sebut peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada diri Nabi berlaku pada hari Isnin bulan Rabiul Awal. Barangkali Isra' Mi'raj di antara peristiwa besar yang tak pernah berlaku pada orang lain kecuali kepada Nabi Muhammad SAW sahaja. Allah angkat dia berjalan daripada Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dikira sebagai Isra'. Kemudian daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, turun balik ke Masjidil Aqsa dikira sebagai Mi'raj. Dan daripada Masjidil Aqsa balik ke Masjidil Haram pada malam yang sama. Pada malam yang sama. Lepas Aisyah Nabi start berjalan, sebelum subuh dah sampai balik. Dah sampai balik. Ini satu peristiwa besar, luar biasa, Isra' Mi'raj. Apatah lagi dalam peristiwa Isra' Mi'raj difardukan semayang sehari semalam 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan juga kita umat dia. Semayang tiang agama. Tanpa semayang, di manakah letak agama kita? Tak bertiang. Tak bertiang. Jadi tiang ini merupakan anggota ataupun bahagian yang terpenting dalam agama kita. Maka dengan yang demikian, ulama-ulama hadis lebih cenderung kepada kemungkinan Isra' Mi'raj ini berlaku pada bulan Rabiul Awal berdasarkan pada hadis di mana Nabi menyebut peristiwa-peristiwa penting banyak berlaku kepada diri dia pada bulan Rabiul Awal. Dia dilahirkan, dia wafat pada hari Isnin bulan Rabiul Awal. Wallahu alam, kita tidak ada ilmu yang dapat kita tentukan secara tepat bila sebenarnya berlaku. Dan peristiwa Isra' Mi'raj, Quran merakamkan subhanallazi asra bi'abdihi. Perkataan subhana ini mengisyaratkan kepada kita umat Islam supaya sebelum kita baca kisah Isra' Mi'raj, sebelum kita mengambil maklum tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj yang berlaku kepada Nabi ini, kita kena terlebih dahulu memperkukuhkan akidah kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh bawa hamba yang dia pilih untuk berjalan dalam satu masa yang sangat singkat, pergi ke satu tempat yang sangat jauh dan balik semula ke tempat yang berkenaan dalam tempoh yang sangat singkat. Ini bukan satu kerja yang mudah. Bukan satu kerja yang mudah. Satu kerja yang sangat sukar berlaku hanya kepada Nabi Muhammad SAW sahaja. Jadi akidah kita kena kukuh dalam hal ini. Mungkin digugat oleh perasaan kita, oleh free thinker yang terdapat berkeliaran di merata pelosok dunia ni. Daripada dulu sampai ke hari ini, tak habis-habis mereka nak gugat, mereka nak ganggu akidah kita umat Islam supaya kita tak percaya kepada Isra' Mi'raj. Dan banyak lagi benda-benda lain-lain. Sebab tu Tuhan mulakan cerita pasal Isra' Mi'raj dalam satu ayat melalui satu perkataan subhanallazi asra. Subhana, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Kalau kita nak tak percaya, dah jangan. Allah mengatasi segala-galanya. Allah bersifat dengan sifat maha sempurna, maha mulia, maha tinggi, maha besar, maha agung. Dia boleh buat. Jangan kata satu malam, kurang daripada satu malam pun boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Sebab tu dalam setengah riwayat menyebut kenderaan yang ditunggangi Nabi yang dikenali sebagai Buraq ni, satu langkah perjalanan dia sejauh sepanjang
mata penglihatan dia. Baru selangkah, sebab itu dia boleh pergi berapa ratus ribu berjuta batu daripada Madinah pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit yang ketujuh dan turun berulang-alik. Kononnya ada pihak yang mempertikaikan bila berulang-alik ini berlaku ittirab pada matan hadis. Tak, orang ni jahil tentang hadis. Kalau dia belajar ilmu hadis, dia kena tahu apa maksud ittirab yang boleh membawa kepada lemahnya sesuatu hadis yang diriwayatkan. Hadis ni hadis sahih muttafaq alaih di antara Bukhari dan Muslim. Mana ada masalah ittirab yang boleh dikatakan bahawa Nabi berulang-alik di antara Tuhan dengan Nabi Musa, menasihatkan Nabi supaya minta kurang, sekali naik kurang 5, waktu turun balik naik lagi daripada 50, akhirnya tinggal 5. Jadi di antara ittirab. Bukan, itu dakwaan yang tidak berasas. Dia tak tahu, dia jahil tentang ilmu hadis. Ulama hadis yang bergelumang dalam ilmu yang mereka pelajari, mereka dalami dalam menapis, menyaring hadis-hadis yang sahih daripada yang tidak sahih ni, mereka tidak pernah pun menyebut tentang berlakunya ittirab pada hadis sahih berkaitan dengan Isra' Mi'raj khususnya, dan juga yang lain-lain lagi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah tentang kuliah Isra' Mi'raj ni Ustaz akan sampaikan pada kuliah yang akan datang. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kuliah kita akan datang ialah sepatutnya pada 26 Jun 2013, tapi Ustaz ada urusan pada tarikh berkenaan. Jadi kita ganti dan tukarkan kepada 3 bulan Julai 3 bulan Julai 2013. Saya ulangi, kuliah sekali lagi adalah pada 3 Julai 2013, hari Rabu jugalah. Dan hari itu saya akan berceramah ataupun menerangkan tentang Isra' Mi'raj dan juga tentang puasa. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Doa. Anda akan cubalah. Nak berjanji tak tahulah. Kalau Allah izinkan, barangkali 3 hari bulan tu insyaAllah kita akan datang. Cuma nak haraplah pihak masjid barangkali tolong suluh-suluh lah cari pengganti anak untuk masa-masa yang seterusnya. Siapa-siapa yang boleh dapat tolong gantilah tempat anak lepas ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwaab rahmatika wa hikmatik. Allahumma inna khalqum min khalqik fala tamna' 'anna bi dhunubina fadlak. Ya Rabbana 'alaika tawakkalna وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية. يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.